Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Abdullah bin Yusuf dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Kajian Makna Denotatif dan Konotatif Dialek Kelantan dalam Lirik Lagu Dikir Barat. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Hani Natasha binti Muhammad Nasir, Fatin Nazirah binti Cik Muhammad Nasir, Nur Afifah binti Ramlan dan juga Nur Nazifah binti Zuradi. Kita mulakan dengan abstrak. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji makna dialek Kelantan yang terdapat dalam lirik lagu. Pekaji telah memilih 2 buah lagu dikir yang berdialek Kelantan untuk dikaji maknanya, iaitu Dikir Jasa Cikgu dan Dikir Untukmu Ibu. Pengkaji telah mentranskripsikan lirik lagu dikir tersebut serta seterusnya memberikan makna lirik lagu tersebut kepada bahasa Melayu standard. Selain itu, pengkaji turut memberikan makna denotatif dan makna konotatif bagi lirik lagu dikir yang dipilih. Terakhir, pengkaji telah menjalankan kajian ini secara kualitatif di mana pengkaji mendapatkan himpunan makna daripada video lirik lagu berdialek Kelantan yang telah ditranskripsikan liriknya dan telah ditukarkan liriknya kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Menurut Abdullah Hassan 2009, semantik adalah perkataan yang merujuk kepada kajian istilah. Perkataan semantik berasal daripada perkataan Greek iaitu semantikos yang bermaksud erti yang penting. Dialek merupakan satu variasi bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan penutur di sesuatu kawasan. Selain itu, dikir barat atau dikir karut merupakan sebuah genre lagu dan persembahan yang berasal dari negeri Kelantan. Perkataan dikir adalah kombinasi antara dua bidang seni iaitu dikir dan pantun, manakala bagi perkataan karut merupakan perkataan yang asalnya daripada istilah mengarut namun dalam bentuk pantun atau syair. Di samping itu, lagu dan persembahan dikir barat kebiasaannya terkenal dalam kalangan masyarakat di kampung-kampung dan ia disampaikan secara berkumpulan yang diketuai oleh 2 orang yang digelar tukang karut dan juga tok juara. Mereka berdua inilah yang akan mendahului dan menyanyikan lagu dikir barat. Seterusnya diikuti oleh awak-awak yang berperanan sebagai suara latar menggunakan suara yang kuat dan jelas. Baiklah, seterusnya makna denotatif merupakan makna sebenar, makna asal atau makna tersurat bagi sesuatu perkataan dan juga frasa. Makna denotatif juga ditakrifkan sebagai makna rujukan. Selain itu, makna konotatif ialah makna yang tersirat atau makna tambahan bagi sesuatu perkataan. Dalam kajian ini, lagu dikir barat yang bertajuk Untukmu Ibu dan Jasa Cikgu telah dipilih oleh pengkaji untuk mengkaji makna denotatif dan konotatif yang terdapat dalam dikir tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai permasalahan kajian. Terdapat beberapa kajian yang dijalankan mengenai kajian makna dalam lirik lagu, tetapi tidak ramai yang mengkaji atau memberi perhatian mengenai semantik dari aspek denotasi dan konotasi dalam dikir barat. Oleh hal yang demikian, kumpulan kami telah menjalankan kajian makna denotatif dan konotatif dalam lirik dikir barat.
Pengkaji merumuskan bahawa kajian ini penting untuk melihat kepelbagaian jenis makna dari aspek denotasi dan konotasi. Kajian ini juga menyingkap pengetahuan baru dari segi transkripsi dan makna semantik yang menggunakan lirik dikir barat. Objektif kajian kami ialah, pertama, mentranskripsikan lirik lagu Dikir Jasa Cikgu dan Dikir Untukmu Ibu kepada bahasa Melayu standard dengan betul. Dan yang kedua, menguraikan makna denotatif dan konotatif lirik lagu Dikir Jasa Cikgu dan Dikir Untukmu Ibu dengan lengkap. Seterusnya, sorotan kajian. Sorotan kajian merupakan kajian-kajian lepas yang ada kaitannya dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Baiklah, menurut Hamidah Yaakob 2010 dalam kajiannya yang bertajuk Hiburan Tradisional Kelantan, telah menjelaskan bahawa Dikir Barat merupakan satu tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun lagi oleh masyarakat Cik Siti Wan Kembang. Masyarakat negeri Kelantan beranggapan bahawa Dikir Barat satu medium yang paling tepat untuk menghibur. Namun, mereka sedar di sebalik hiburan yang dirasai dan dihayati, terselit pelbagai mesej dan amanat yang berguna kepada mereka. Penerapan tradisi ilmu yang diterapkan oleh pendikir melalui gagasan lirik yang puitis dan struktur binaan yang bersistematik. Seterusnya, menurut kajian Seri Shinta Muhammad Nur tahun 2002 yang bertajuk Nilai Moral dalam Kesenian Dikir Barat Kelantan, menyatakan bahawa Dikir Barat merupakan satu elemen yang sesuai untuk mendidik masyarakat menghargai nilai budaya bangsa. Penerapan elemen moral seperti menghormati orang sekeliling, berkasih sayang, prihatin, toleransi, dedikasi dan semangat bekerjasama, kerajinan dan bermasyarakat. Dikir Barat yang baik mengandungi pemilihan kata dan makna tersirat sesuai dijadikan wahana untuk mendidik masyarakat untuk menitik beratkan elemen ini dalam seluruh kehidupan. Pemantapan nilai moral ini dapat membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini merujuk pada salah satu kaedah ataupun cara yang digunakan ke atas sesuatu kajian untuk memperoleh fakta dan juga data. Jadi dalam bab ini, metodologi kajian ini memainkan peranan yang sangat penting untuk mengeluarkan hasil yang terbaik daripada perkataan yang ataupun kajian yang dijalankan. Jadi kajian yang dijalankan ini secara umumnya merupakan kajian yang bersifat kualitatif, iaitu di mana dalam menyelesaikan masalah ini, pengkaji telah memilih kaedah penyelidikan kualitatif, iaitu mendapatkan himpunan data daripada transkripsi teks yang dilakukan ke atas video lirik lagu yang perlu dibuat transkripsi dialek Kelantan. Selain itu, transkripsi dialek Kelantan ini perlulah dilaksanakan ataupun ditukarkan ke dalam bahasa Melayu standard bagi membandingkan perkataan penggunaan di dalam dialek Kelantan tersebut. Selesai segala lirik lagu yang telah ditranskripsikan, data seterusnya akan dianalisis ke dalam aspek semantik yang ingin dikaji, iaitu aspek makna bagi denotatif dan juga makna konotatif. Dalam memperoleh data-data dan maklumat secara lebih terperinci semasa kajian dijalankan, pengkaji telah pun melakukan beberapa perkara yang penting dalam mencapai tujuan ini. Antaranya, pengkaji telah pun mencari maklumat dan meneliti hasil penyelidikan yang pernah dilakukan oleh pengkaji lain, dan juga pengkaji ada juga menjalankan kajian yang bersumberkan internet dan juga laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tambahan. Ini merupakan dapatan kajian berdasarkan objektif kami yang pertama, iaitu transkripsi lirik
Lagu Dikir Jasa Cikgu dan Dikir untuk Mu Ibu kepada Bahasa Melayu Standard. Baiklah, lagu dikir yang pertama iaitu Dikir Jasa Cikgu. Bagi rangkap yang pertama, iaitu terima kasih cikgu kerana sudi ajar saya. Hingga kenal merah biru, tahu nila budi bahasa. Yang dalam bahasa Melayu standardnya ialah terima kasih cikgu kerana sudi ajar saya. Hingga kenal merah biru, tahu nilai budi bahasa. Untuk rangkap kedua pula, lirik Dikir Jasa Cikgu ini ialah minta halal segala ilmu, cikgu bui selama masa. Berkat doa dengan restu, saya boleh berjaya. Yang mana dalam bahasa Melayu standardnya ialah minta halal segala ilmu, cikgu beri selama masa. Berkat doa dengan restu, saya boleh berjaya. Bagi rangkap ketiga pula ialah berkat tekun cikgu ajar, pelajaran cikgu bui. Garis lurus panjang sejeka, sapa cara ngetoh negeri. Yang bermakna berkat tekun cikgu ajar, pelajaran cikgu beri. Garis lurus panjang sejengkal sehingga cara perintah negeri. Bagi rangkap keempat pula, liriknya berbunyi, tapi kerana terlebih pandai, rusak email punah budi. Jasa cikgu demo tok nila, supo kayu, hangus api. Yang bermakna, tapi kerana terlebih pandai, rosak iman, rosak budi. Jasa cikgu kamu tak nilai seperti kayu hangus api. Seterusnya, bagi rangkap 5, liriknya dalam dialek Kelantan ialah umpama kain selah putih hitam kotor cuci, jasa cikgu bubuh kala untuk bina generasi. Yang bermaksud dalam bahasa Melayu standard ialah umpama kain sehelai putih hitam kotor suci, jasa cikgu letak warna untuk bina generasi. Bagi rangkap 6, berburu pada data dapat rusa bela di kaki. Berguru kepala ajar, baga bunga kembar dok jadi. Yang telah ditranskripsikan kepada bahasa Melayu standard ialah berburu padang data dapat rusa belang di kaki. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Seterusnya, bagi rangkap 7, didik asuh tegur royak hingga kita boleh maju. Tidur jenera makin sedap, rumah tangga beranak cucu. Dalam makna dalam bahasa Melayu standard ialah didik asuh tegur bagi tahu hingga kita boleh maju. Tidur lena makan sedap, rumah tangga beranak cucu. Bagi rangkap 8, boleh kita gini maju, cikgu bui lakoh mula. Lekat amat pesanan cikgu hingga kita boleh berjaya. Yang bermaksud, boleh kita sebegini maju, cikgu beri langkah mula. Lekat amat pesanan cikgu hingga kita boleh berjaya. Dan akhir sekali, rangkap 9, liriknya dalam dialek Kelantan ialah berkat nikmat manis madu, negara kaya raya. Jasa baik pihak cikgu, tak ada siapa boleh lupa. Yang bermaksud, berkat nikmat manis madu, negara kaya raya. Jasa baik pihak cikgu, tiada siapa boleh lupa. Okey, seterusnya adalah transkripsi dialek Kelantan ke bahasa Melayu standard bagi dikir untuk Mu Ibu. Bagi rangkap yang pertama, setitik air susu ia masuk ke mulut, besar hajat ibu nak tengok ku hidup. Air susu ibu nilai tak dok gegar, walau piti beribu dengan duit berjuta. Maksudnya, setitik air susu yang masuk ke mulut, besar hajat ibu hendak melihat ku hidup. Air susu ibu sangat berharga walau dibandingkan dengan duit beribu atau berjuta. Okey, bagi rangkap yang kedua,
Aku tengok muka ibu sejak muda sampai tua, dahi kedut 1000, ubin putih penuh kepala. Tapi aku tahu ibu banyak jasa, air tangi ibu 1000 bau 1000 rasa. Maksudnya, aku melihat muka ibu sejak muda sampai tua, dahi kecut 1000, uban putih penuh kepala. Tapi aku tahu ibu banyak jasa, air tangan ibu 1000 bau 1000 rasa. Bagi rangkap yang ketiga, transkripsi dialek Kelantan, rangkap yang ketiga ialah sejak kecil hingga aku dewasa, nyamuk seekor tok bui ketik mu duk jaga, makan minum kain baju tok bui kurang, didik aku dengan penuh kasih sayang. Maksudnya, sejak kecil sehingga aku dewasa, kamu jaga sehingga kan nyamuk seekor tidak dibenarkan untuk gigit. Makan minum kain baju tidak bagi kurang, mendidik aku dengan penuh kasih sayang. Okey, bagi rangkap yang keempat pula. Ibu ia dah tua duk perhati anak-anak, hak dia tabur jasa, bila besar dia nak tengok. Anak ia berjaya ditaruh harapan, bekal hari tua tempat dia nak menumpai. Ibu yang dah tua tengah melihat anak-anaknya yang dia tabur jasa, bila besar dia nak lihat. Anak yang berjaya ditaruh harapan, bekal hari tua tempat dia hendak menumpang. Baiklah, saya akan teruskan dengan lirik bagi dikir ibu, iaitu rangkap ke-6, 7, 8 dan 9. Baiklah, saya akan mulakan dengan transkripsi dialek Kelantan dan juga bahasa Melayu standard. Bagi rangkap ke-6, selama ini ibu juga jadi hamba. Hari ini ku nak balas segala jasa. Sakit, demam, makan, minum ku jaga, nak bui senang hidupmu di masa tua. Bermaksud selama ini ibu juga yang jadi hamba. Hari ini aku nak balas segala jasa. Sakit, demam, makan, minum ku dijaga. Nak beri senang hidupmu di masa tua. Rangkap seterusnya iaitu rangkap ke-7. Jasa baik budi ibu ku tak lupa, walau setitik air susumu ku rasa. Nak boleh ku sore, mengandung 9 bulan. Letih penat badanmu tak royak ke orang. Maksudnya, jasa baik budi ibu ku tidak lupa. Walau setitik air susumu ku rasa, nak boleh ku seorang mengandung 9 bulan. Letih penat badanmu tak cerita ke orang. Rangkap ke-8. Ku cium tangan ibu minta halal, minta ampun. Segala salah aku banyak sangat kalau hitung. Hari ni aku tahu nilai kasih ibu kandung. Budi dan jasa ibu tinggi aku sanjung. Bermaksud, ku cium tangan ibu, minta halal, minta ampun. Segala salah aku banyak sangat kalau dihitung. Hari ini aku tahu nilai kasih ibu kandung. Budi dan jasa ibu setinggi-tinggi aku sanjung. Dan rangkap terakhir, rangkap ke-9. Pada anak-anak hak masih ada ibu, tolonglah pakat tengok walau sekali seminggu. Kata dia tak nak harap kasih anak cucu. Tengok mata anak terubatlah segala rindu. Bermaksud, kepada anak-anak yang masih ada ibu, tolonglah pakat tengok walau sekali seminggu. Harta dia tak mahu, harapkan kasih anak cucu. Tengok mata anak terubatlah segala rindu. Kajian berdasarkan objektif kedua iaitu makna denotatif dan konotatif lirik lagu dikir, jasa cikgu dan dikir untuk mu ibu. Baiklah, untuk lagu dikir jasa cikgu, rangkap yang pertama terdapat makna denotatif iaitu pada baris yang pertama iaitu ungkapan terima kasih cikgu bermaksud penulis lirik telah berterima kasih kepada gurunya.
Baris kedua iaitu kerana sudi ajar saya telah membawa maksud denotatif iaitu si penulis lirik mengatakan bahawa gurunya telah sudi mengajarnya. Baris ketiga dan keempat iaitu ungkapan hingga kenal merah biru tahu menilai budi bahasa memberikan makna bahawa penulis lirik lagu telah mengenali atau dapat membezakan antara warna merah dan biru serta penulis dapat mengetahui nilai-nilai yang baik seperti nilai berbudi bahasa. Manakala makna konotatif bagi rangkap pertama dikir jasa cikgu ini ialah si penulis lirik sangat menghargai gurunya kerana gurunya telah banyak berkorban dan bersusah payah demi mengajarnya. Bukan itu sahaja, tugas guru juga bukan hanya semata-mata mengajar bidang akademik sahaja. Malah, guru turut mendidik murid-murid dari aspek sasiah agar murid-murid tersebut menjadi seorang yang berakhlak mulia serta tahu nilai budi bahasa. Bagi rangkap kedua pula, makna denotatif ialah ungkapan untuk baris pertama dan kedua iaitu minta halal segala ilmu cikgu beri selama masa telah membawa makna si penulis lirik lagu meminta agar gurunya menghalalkan semua ilmu pengetahuan yang telah gurunya berikan sepanjang tempoh penulis menuntut ilmu. Manakala makna denotatif bagi ungkapan berkat doa dengan restu saya boleh berjaya telah membawa makna dengan doa dan restu seorang guru, penulis akan memperoleh kejayaan. Makna konotatif bagi rangkap kedua ini ialah kita sebagai murid atau pelajar perlu mendapatkan keberkatan, restu dan doa daripada guru kita. Kerana doa guru merupakan salah satu doa yang mustajab serta boleh menjadi penyebab kepada kejayaan kita. Seterusnya saya akan menerangkan pula makna denotatif dan konotatif bagi rangkap ketiga iaitu ungkapan berkat tekun cikgu ajar telah memberi makna denotatif iaitu cikgu atau guru mengajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Ungkapan pelajaran cikgu beri pada baris kedua telah membawa makna denotatif, guru telah memberikan ilmu pengetahuan. Ungkapan garis lurus panjang sejengkal pada baris ketiga pula telah membawa makna garis lurus merupakan garisan yang telah menemukan antara dua titik, manakala panjang sejengkal merupakan ukuran yang sedikit. Terakhir, ungkapan sehingga cara perintah negeri membawa maksud denotatifnya ialah sehingga kepada cara-cara menjaga sesuatu kawasan yang agak besar dan penting. Makna konotatif bagi rangkap ketiga ini pula ialah guru telah mengajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh segala ilmu pengetahuan kepada muridnya yang merangkumi daripada sekecil-kecil perkara sehingga kepada perkara-perkara yang besar dan sukar. Selain itu, makna konotatif bagi baris keempat iaitu ungkapan sehingga cara perintah negeri merupakan satu perkara yang penting yang mengandungi pelbagai undang-undang dan pelbagai kuasa yang perlu dituruti. Untuk rangkap keempat pula, makna denotatif bagi ungkapan tapi kerana terlebih pandai, rosak iman, rosak budi telah memberi makna apabila seseorang itu terlebih pandai boleh menyebabkan kerosakan kepada iman dan budi seseorang itu.
Seterusnya, makna denotatif bagi ungkapan jasa cikgu kamu tak nilai telah memberi makna denotatif iaitu murid-murid tidak menghargai dan tidak tahu menilai jasa seorang guru. Dan terakhir, baris keempat, makna denotatif bagi ungkapan seperti kayu hangus api ialah keadaan sesuatu perkara yang rosak apabila dibakar dengan api yang mana sifat api merupakan panas. Makna konotatif bagi rangkap keempat ini pula ialah menjelaskan tentang sesuatu perkara yang kurang cerdik yang dilakukan oleh murid-murid tanpa berfikir panjang boleh menyebabkan kelakuan murid-murid menjadi tidak baik. Dalam erti lain, sikap murid-murid yang tidak elok ini berlaku akibat daripada faktor murid-murid yang berlagak dan perasan pandai. Mereka yang berlagak ini tidak menilai jasa yang telah guru berikan sekaligus menjadikan jasa guru tersebut menjadi sia-sia. Seterusnya, bagi rangkap 5, berburu padang data dapat rusa berbelang di kaki, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Lirik lagu pada rangkap 5, jika dilihat dari segi makna denotatif, baris pertama bermaksud mengejar untuk menangkap haiwan di padang yang luas. Manakala baris kedua ialah memperoleh rusa yang mempunyai belang di kaki. Bagi baris ketiga, berguru kepalang ajar bermaksud dari segi denotatifnya bermaksud belajar hanya sekadar main-main dan tidak mempunyai kesungguhan. Manakala bagi baris terakhir iaitu baris keempat, bunga yang cantik namun gagal untuk berkembang dan mekar dengan baik. Namun begitu, jika dilihat dari segi makna konotatif, baris pertama dan kedua bermaksud sekiranya kita memburu di padang yang datar dan kering kontang yang ada hanya rumput rampai, kita hanya mendapat hasil yang kecil seperti belalang. Rangkai kata rusa berbelang di kaki bukanlah bermaksud seekor rusa yang kakinya berbelang, malah ia merujuk kepada belalang kerana padang yang datar hanya menjadi habitat serangga kecil. Seterusnya, baris ketiga dan keempat pula, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi, bermaksud ia merupakan satu peribahasa yang membawa maksud ilmu yang dituntut dengan tidak sempurna. Erti kata lain, penulis lirik lagu ini ingin memberi pesanan kepada pendengar bahawa jika seseorang itu menuntut ilmu secara ala kadar dan tidak bersungguh-sungguh, maka ilmu pengetahuan yang diperoleh amatlah terhad. Bagi rangkap 6 pula, didik asuh tegur bagi tahu hingga kita boleh maju. Tidur lena makan sedap, rumah tangga beranak cucu. Makna denotatifnya ialah baris pertama ialah mendidik, mengasuh dan juga menegur. Bagi baris kedua bermaksud sehingga melangkah ke hadapan dan baris ketiga bermaksud tidur lena makan sedap bermaksud dalam keadaan yang tidak sedar dengan mata terpejam sehingga tidak mudah dikejutkan dan mengunyah makanan yang enak. Dan akhir sekali baris keempat bermaksud dari segi denotatifnya ialah rumah yang mempunyai tangga. Namun begitu, makna konotatif secara keseluruhan bagi rangkap 6, lirik pada rangkap 6 ialah penulis ingin menyatakan bahawa tugas guru bukanlah hanya mendidik, malah ia juga menjadi pengasuh di sekolah yang berperanan untuk menegur kesilapan yang dilakukan oleh pelajar sehingga mereka berjaya. Apabila seseorang itu sudah berjaya dalam pelajaran dan juga alam pekerjaan, maka kehidupannya akan lebih baik dan terjamin, seterusnya memasuki alam perkahwinan dan bahagia hingga ke anak cucu.
Okey, baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada rangkap 7. Boleh kita sebegini maju, cikgu beri langkah mula. Lekat amat pesanan cikgu hingga kita boleh berjaya. Lirik tersebut, jika dilihat dari segi makna denotatifnya, baris pertama bermaksud penulis menjelaskan bahawa kita boleh ke hadapan. Manakala baris kedua, guru menggerakkan kaki ketika berjalan pada mulanya, dan baris ketiga perkataan lekat bermaksud melekat, tidak tanggal atau kerana dipaku atau diikat. Dari segi makna konotatifnya, secara keseluruhan rangkap tersebut menjelaskan tentang seseorang individu yang terus melangkah ke hadapan disebabkan oleh didikan yang diberikan oleh guru mereka. Namun, guru hanya memberi aturan awal atau langkah awal, dan selebihnya individu itu sendiri yang perlu mencorakkan perjalanan hidup mereka. Pesanan dan nasihat yang disampaikan oleh guru semasa mendidik sentiasa melekat dan tersemat di hati yang membolehkan seseorang itu berjaya. Baiklah, seterusnya rangkap ke-8. Berkat nikmat manis madu, negara kaya raya, jasa baik pihak cikgu, tiada siapa boleh lupa. Makna denotatif bagi lirik pada rangkap 8 ini dapat dilihat pada baris pertama yang bermaksud kesedapan cecair manis yang terdapat dalam sarang lebah dan bunga. Bagi baris kedua ialah negara yang mempunyai banyak harta, dan baris ketiga adalah makna denotatifnya pertolongan daripada guru. Namun jika dilihat dari segi makna konotatif, bagi keseluruhan rangkap 8 ialah berkat daripada ajaran dan didikan yang diberikan oleh guru, maka terlahirlah generasi yang bijak pandai di negara ini, serta dapat menyumbang kepada keperluan negara. Oleh itu, jasa dan pengorbanan seseorang guru tidak ada sesiapa pun boleh lupa. Seterusnya, rangkap ke-9 atau rangkap terakhir. Umpama kain sehelai putih hitam kotor suci, jasa cikgu letak warna untuk bina generasi. Makna denotatif bagi lirik pada rangkap ke-9 ialah baris pertama mempunyai hanya sehelai kain, baris kedua warna putih dan hitam yang kotor dan bersih, manakala baris ketiga bermaksud guru meletakkan warna di kain tersebut. Baris keempat merancang atau mereka bentuk kumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama. Namun, jika dilihat dari sudut makna konotatif, secara keseluruhannya, lirik lagu ini pada rangkap ke-9 bermaksud seseorang pelajar diibaratkan sebagai sehelai kain putih, namun disebabkan oleh jasa dan juga pengorbanan guru yang tidak jemu mendidik dan mencorak pelajar, maka lahirlah generasi yang berjaya untuk masa hadapan. Seterusnya adalah maksud denotatif bagi ayat besar hajat ibu hendak melihatku hidup. Berdasarkan Kamus Dewan, maksud hajat merupakan keinginan ataupun kehendak, maksud niat dan juga tujuan seseorang. Dalam konteks ayat di atas, ia menceritakan mengenai harapan atau hajat seseorang ibu untuk melihat anak yang dilahirkannya hidup dalam keadaan yang sihat. Ayat yang kedua pula adalah, aku melihat muka ibu sejak muda sampai tua. Ibu bermaksud orang yang melahirkan kita ataupun merupakan panggilan hormat terhadap wanita yang telah berumur atau wanita yang sudah bersuami. Ayat yang ketiga, tapi aku tahu ibu banyak jasa.
Dari segi makna denotatifnya, jasa bermaksud bakti ataupun seseorang yang melakukan kebaikan, sama ada kepada negara, kepada orang ataupun lain-lain. Dalam konteks ayat di atas, penulis menyatakan bahawa ibu merupakan individu yang banyak berbakti atau berjasa kepadanya. Dalam ayat yang keempat pula, didik aku dengan penuh kasih sayang. Dari segi makna denotatifnya, didik yang merupakan pelihara ataupun jaga dengan hati-hati dan juga ajaran. Dalam konteks rangkap di atas ialah bermaksud ibu yang menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang dan memastikan segalanya berada dalam keadaan yang cukup lengkap, sama ada dari segi makan, minum dan juga pakaian. Ayat yang seterusnya pula adalah dari segi makna konotatif, iaitu ayat bekal hari tua tempat dia hendak menumpang. Dari segi makna konotatif, bekal merupakan persediaan yang dibawa dalam perjalanan, seperti wang, makanan dan lain-lain. Tetapi dalam ayat di atas, ia merupakan bekal merujuk kepada perkara yang mungkin berguna pada masa hadapan. Dalam ayat di atas, bekal menjelaskan mengenai ibu yang membuat persiapan untuk hari tua kelak dengan berharap pada anak-anak yang sudah berjaya untuk membalas jasanya dan juga untuk menumpang kesenangan anak-anak. Ayat yang kedua pula, dahi kecut 1000 uban putih penuh kepala. Kecut dari segi makna konotatifnya bermaksud kering dan berkedut, dan juga lisut yang digunakan untuk kulit tubuh, bermaksud tidak segar lagi, yang turut digunakan untuk bunga, buah dan lain-lain, dan juga bermaksud sudah tua. Dalam ayat di atas, digambarkan keadaan ibu yang sudah tua dengan kulit yang telah berkedut dan juga uban memenuhi kepalanya. Bagi ayat yang ketiga pula, iaitu air tangan ibu 1000 bau 1000 rasa, bermaksud air tangan ibu bermaksud masakan seseorang. Dalam ayat di atas, air tangan yang dimaksudkan bukanlah bermaksud air dari tangan ibu, tetapi mempunyai maksud yang tersirat, iaitu masakan ibu yang mempunyai kenangan yang tersendiri bagi penulis. Baiklah, saya akan masuk pula kepada maksud denotatif dan juga konotatif bagi rangkap yang berikut. Pertama, rangkap ke-6, iaitu selama ini ibu juga jadi hamba. Hari ini aku nak balas segala jasa. Sakit, makan, minumku, jaga. Nak beri senang hidupmu di masa tua. Makna denotatif bagi baris pertama, ibu yang melakukan semua perkara semasa anak-anak masih kecil. Baris kedua menunjukkan giliran anak yang telah besar dan berjaya perlulah membalas segala jasa ibu. Baris ketiga menunjukkan jika anak dalam keadaan sakit, lapar dan dahaga, ibu yang akan menjaga dan menguruskan semuanya. Dan baris keempat menunjukkan ibu sanggup melakukan apa sahaja agar dapat melihat anak-anaknya dalam keadaan yang senang pada masa akan datang. Makna konotatif bagi baris 1 dan baris 2, dalam tempoh membesarkan anak-anak, ibu yang melaksanakan semua benda, jadi tiba masanya anak pula yang berbakti kepada orang tuanya. Baris ketiga dan keempat menunjukkan segala keperluan harian anak seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, ibu yang uruskan untuk memberi kemudahan pada masa hadapan. Hamba merujuk kepada orang suruhan, pengikut arahan atau kata, atau juga orang miskin. Di sini, penulis menyatakan bahawa ibulah yang selalu ada di saat anak dalam kesusahan dan ibu jugalah yang sanggup berkorban demi memberikan kehidupan yang baik dan selesa kepada anak-anak mereka. Rangkap ke-7, jasa baik budi ibu ku tak lupa. Walau setitik air susumu ku rasa, nak boleh ku seorang. Mu mengandung 9 bulan, letih penat badanmu tak cerita pada orang.
Maksud denotatif, baris 1, anak perlulah sentiasa menghargai setiap pengorbanan yang telah ibu lakukan. Dan baris kedua, walaupun hanya setitik air susu yang dirasa. Baris ketiga, untuk melahirkan seorang insan, ibu terpaksa mengandung selama 9 bulan. Dan baris keempat, segala penat lelah yang ibu tanggung tidak pun diceritakan kepada sesiapa. Di sini penulis menerangkan bahawa pengorbanan yang ibu hadapi dalam melahirkan seorang insan yang bernama anak dan segala kepayahan yang dilaluinya tidak pernah pun diceritakan kepada sesiapa untuk meminta simpati. Rangkap 8. Ku cium tangan ibu minta halal minta ampun. Segala salah, aku banyak sangat kalau hitung. Hari ini aku tahu nilai kasih ibu kandung. Budi dan jasa ibu setinggi-tinggi aku sanjung. Makna denotatif bagi baris pertama adalah anak bersalaman meminta maaf atas kesilapan yang dilakukan. Baris kedua, kesilapan yang anak lakukan sangat banyak dan tidak terkira. Baris ketiga, anak memahami segala pengorbanan yang ibu kandung lakukan untuk membesarkan mereka. Dan baris keempat, segala budi dan jasa yang dicurahkan perlulah disanjung tinggi. Makna konotatif bagi baris 1 dan baris 2, anak memohon keampunan dan kemaafan atas segala dosa yang terlalu banyak dilakukan sepanjang kehidupan mereka, iaitu dari kecil hinggalah dewasa. Baris ketiga dan 4 menunjukkan akhirnya anak akan memahami sendiri setiap sifat ketinggian dan juga darjat seorang ibu dalam usaha membesarkan anak-anak yang perlulah mereka sanjung tinggi. Nilai sinonim dengan perkataan kadar, nisbah, sifat ketinggian, darjat dan juga harga. Di sini, penulis ingin menyeru kepada pembaca untuk sentiasa menghargai dan menyanjung ibu dengan membalas budi dan jasa ibu yang jika dilihat tidak akan terbalas. Rangkap terakhir iaitu rangkap ke-9. Pada anak-anak yang masih ada ibu, tolonglah pakat tengok walau sekali-sekali seminggu. Harta dia tak nak, harap kasih anak cucu, tengok mata anak terubatlah segala rindu. Maksud denotatif bagi baris pertama adalah kepada semua anak-anak yang masih mempunyai ibu di dunia ini. Baris kedua merujuk kepada lawatlah mereka walaupun hanya sekali seminggu. Baris ketiga menunjukkan harta tidak penting tetapi kasih dari anak cucu mereka yang sangat penting. Dan baris keempat menunjukkan rindu akan terubat jika ibu dapat melihat anak-anak. Makna konotatif bagi baris 1 dan baris 2, kepada semua yang masih ada penjaga ataupun orang tua, jagalah mereka dan janganlah sekali mengabaikan mereka. Jenguklah dan lihatlah mereka walaupun hanya sekejap. Baris ketiga dan baris keempat menunjukkan perkara atau benda yang paling bernilai bagi ibu bapa adalah anak-anak dan kepulangan anak-anak mereka itu adalah yang dapat menghilangkan segala rasa yang terpendam sekian lama. Di sini penulis ingin menyeru kepada pembaca untuk sentiasa menghargai dan menyanjung ibu dengan membalas budi dan jasa ibu. Ibu lebih memandang dan menginginkan kasih sayang daripada anak cucu mereka berbanding dengan harta. Kerana bagi ibu bapa, itulah sebenarnya harta yang paling bernilai jika dibandingkan dengan segala kebendaan yang ada di dunia ini. Kesimpulannya, melalui kajian makna ini dapat dilihat makna tersurat dan juga makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis lirik kepada masyarakat. Kedua-dua lagu DK ini bukanlah hanya semata-mata untuk hiburan, namun masing-masing mempunyai pesanan dan juga pengajaran. Selain itu, DK Jasa Cikgu mempunyai mesej yang berkaitan dengan jasa dan pengorbanan seseorang guru dalam mendidik dan mengajar kita, dari kita tidak tahu apa-apa sehingga menjadi insan yang berjaya di luar sana. Seterusnya, lagu yang kedua pula yang bertajuk Untukmu Ibu menceritakan tentang pengorbanan seseorang ibu yang menjaga kita sejak kecil tanpa mengenal erti penat lelah. Oleh itu, jelaslah bahawa
lirik lagu yang mempunyai makna denotatif dan konotatif bukanlah sahaja dapat menarik minat dan perhatian pendengar, malah ia juga boleh membuatkan pendengar berfikir dengan lebih luas tentang maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh penulis lirik dan juga penyanyi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.